Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek di mana seseorang mendakwa batal solat jika dalam bacaan tasyahud berlaku kesalahan tajwid apabila menyebut Allah. Ayuh kita dengar, kemudian saya berikan ulasan dan react. Salah dan tidak sah solat kita kalau kita baca dalam tahiyat akhir At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dekat mana salah? Macam mana boleh batal solat kita? Tonton video ni sampai habis. Jadi sebelum saya explain, kalau tuan-puan nak dibantu, nak dibimbing dalam bacaan Al-Quran, saya ada buat kelas Al-Quran percuma bagi tuan-puan yang nak dibantu, yang nak dibimbing. Tekan link di bio, percuma dan online. Jadi macam mana boleh salah dan boleh batal solat kalau kita baca macam tu? Tuan-tuan dan puan-puan, ingat bila kita sebut perkataan Allah, kita kena panjangkan dia 2 harakat. Jadi salah kalau kita baca At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Betulkan pada lillah. Baik, beberapa ulasan saya. Ulasan pertama, hendaklah kita semua melaksanakan solat dengan bacaan, sebutan dan tajwid yang betul. Antara semua bacaan, ada 5 bacaan yang mesti betul mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Yang ini takbiratul ihram, surah Al-Fatihah bagi setiap rakaat, bacaan tasyahud akhir, bacaan selawat selepas tasyahud akhir dan salam yang pertama. 5 bacaan ini juga disebut sebagai rukun qauli. Ulasan kedua, apabila berlaku kesalahan dalam membaca salah satu atau lebih daripada rukun qauli tersebut, maka solatnya batal. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, kesalahan itu sendiri terbahagi kepada 2 kategori. Kategori pertama ialah kesalahan yang jelas atau apa yang disebut sebagai al-lahnul jali. Contohnya, kesalahan baris dan atau huruf sehingga mengakibatkan perubahan makna. Kesalahan kategori pertama ini boleh menyebabkan solat menjadi batal jika tidak dibetulkan. Kesalahan kedua ialah kesalahan yang tersembunyi atau apa yang disebut sebagai al-lahnul khafi, dan ini melibatkan kesalahan ilmu tajwid seperti panjang atau pendek dan dengung. Kesalahan kategori kedua ini tidak membatalkan solat, cuma ia mengurangkan pahala solat. Dalam susun kata lain, sesiapa yang membaca dengan tajwid yang betul, maka dia mendapat pahala yang lebih. Sebaliknya, sesiapa yang membaca dengan tajwid yang salah, maka dia mendapat pahala yang kurang. Lebih lanjut tentang pembahagian ini, saya bawakan rujukan daripada laman web Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sebagaimana tangkap layar ini. Link saya berikan dalam kotak description. Soalan yang dikemukakan sebagaimana kita dapat baca ialah, adakah batal solat jika membaca Al-Fatihah tanpa tajwid? Meskipun soalan merujuk kepada surah Al-Fatihah, tetapi ia merangkumi juga bacaan tasyahud akhir sebab ia semua termasuk dalam 5 bacaan rukun qauli yang mesti betul mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Jadi, jawapannya antara lain daripada lawan map ini, surah Al-Fatihah perlu dibaca dengan bacaan yang betul lagi sahih, dengan meraihkan bacaan dengan baris yang betul berserta dengan tajwid dan makhrajnya. Kesalahan dalam tajwid seperti bacaan mad yang ini panjang atau pendek, gunnah yang ini dengung, ataupun kesalahan-kesalahan tajwid yang lain tidaklah membatalkan solat. Namun perlu diperbaiki bacaan tersebut dari semasa ke semasa dengan berguru dengan mereka yang benar-benar berkaliber dan berkelayakan. Poin penting untuk diperhatikan bersama di sini ialah kesalahan-kesalahan tajwid
tidaklah membatalkan solat, namun perlulah diperbaiki. Kemudian dijelaskan lagi, dalam laman web yang sama, adapun bacaan yang membatalkan solat adalah bacaan yang boleh merubah maknanya. Sekiranya seseorang membaca an'amtu dengan dhammah, yang ini baris hadapan dengan sengaja, sedangkan bacaan yang sebetulnya adalah an'amta dengan fathah, yang ini baris atas, maka solatnya batal. Sekiranya terlupa, maka perlu diulangi bacaan tersebut. Kesalahan bacaan yang berkaitan dengan hukum hakam tajwid di dalam ilmu tajwid disebut sebagai al-lahnul khafi, yakni kesalahan yang tersembunyi. Manakala al-lahnul jali, yakni kesalahan yang jelas pula, adalah seperti berubah makna huruf serta baris ayat tersebut. Dan kesalahan jenis ini, yang jenis kedua ini, al-lahnul jali, boleh membatalkan solat. Sekian daripada laman web. Jadi, kesalahan al-khafi tidak membatalkan solat, sementara kesalahan al-jali membatalkan solat. Kesalahan tajwid duduk dalam kategori al-lahnul khafi yang tidak membatalkan solat. Ulasan ketiga, di sana memang ada yang berpendapat menyebut Allah kurang daripada 2 harakat membatalkan solat. Antaranya ialah laman web Jabatan Mufti Negeri Terengganu sebagaimana tangkap layar di sebelah. Link saya berikan dalam kotak description. Soalan yang dikemukakan ialah, apakah benar tidak sah solat kalau sebut perkataan Allah kurang 2 harakat dalam tahiyat akhir? Jawapan yang dikemukakan di perenggan akhir adalah menjadi satu kesalahan membaca perkataan Allah dalam tahiyat akhir kurang daripada 2 harakat. Bacaan tasyahud itu tidak sah kerana ia dianggap menggugurkan satu huruf dalam solat. Jadi, ringkasnya, menurut laman web Jabatan Mufti Terengganu, kesalahan tajwid pada sebutan Allah kurang daripada 2 harakat menyebabkan bacaan tasyahud menjadi tidak sah. Apabila ia tidak diperbetulkan, ia menyebabkan solat menjadi tidak sah. Ulasan keempat, antara 2 pendapat ini, saya cenderung kepada pendapat pertama bahawa kesalahan tajwid tidaklah membatalkan solat. Ini kerana jika hendak diikutkan pendapat yang kedua, maka sangat ramai umat Islam di seluruh dunia yang solat mereka tidak sah kerana membaca surah Al-Fatihah, tasyahud akhir dan selawat dengan hukum tajwid yang tidak betul. Kita di Malaysia dan di Nusantara, alhamdulillah, kebanyakannya dapat membaca dengan tajwid yang betul. Namun, bagaimana dengan negara-negara lain yang bahasa ibundanya bukan bahasa Arab, seperti umat Islam di India, Pakistan, Bangladesh, China, Jepun, Taiwan, Rusia, negara-negara di benua Afrika, Eropah, Amerika dan pelbagai lagi? Pernah dengar tak macam mana orang India, Pakistan dan Bangladesh sebut Allah? Pun begitu, atas langkah berhati-hati, ayuh kita perbaiki sebutan Allah agar ia menjadi 2 harakat. Dipanjangkan menjadi 2 harakat. Bahkan, ayuh kita semak semua bacaan kita dalam solat, khasnya surah Al-Fatihah, tasyahud dan selawat. Sekarang ini sudah ada video-video yang dapat membantu kita menyemak bacaan dengan betul. Antaranya ialah video berikut daripada saluran YouTube Ngaji Lagi Indonesia. Link saya berikan dalam kotak description. Dalam video ini, diberikan semua bacaan solat dengan sebutan yang betul dan tajwid yang betul. Pada kesempatan ini ingin saya mainkan daripada video tersebut bacaan surah Al-Fatihah, tasyahud dan selawat. Ayuh sama-sama kita semak. Mohon izin daripada Ngaji Lagi Indonesia untuk saya mainkan video mereka. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baiklah, saya tutup dengan kesimpulan bahawa Islam adalah agama yang mudah, maka ayuh kita permudahkan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 67 atau penomboran lain hadis nombor 69, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Maksudnya, permudahkanlah dan jangan menyusahkan. Gembirakanlah dan jangan menyebabkan orang lari. Artinya, jangan menakutkan orang, ya. Jika dikatakan solat dengan tajwid yang salah menyebabkan batalnya solat, maka ramai yang tidak akan solat kerana bimbang. Andai kata ada bacaan mereka yang tidak betul tajwidnya, atau susah-susah saja solat, padahal mungkin ada tajwid yang tak betul. Nak kena pergi kelas, nak kena belajar dan betulkan sehingga sempurna, sehingga perfect. Maklumlah orang kita ni, kalau nak kena pergi kelas tu, macam-macam alasan pula. Nak solat pun ada yang sebahagian itu berasa berat. Sekarang mereka ada pula alasan. Tajwid aku mungkin betul, mungkin tak betul. Entahlah, sehingga akhirnya menjadi alasan. Ataupun syaitan pun datang membisik. Engkau tak payah solat lah. Tajwid kau memang tak betul. Lalu akhirnya tidak solat, ya. Jadi mereka ni akan ada satu perasaan nak kena tunggu sempurna, nak kena tunggu perfect, kemudian barulah boleh solat, ya. Padahal Islam tidak memberat-beratkan umatnya sehingga ke tahap tajwid yang sempurna, lagi perfect. Tajwid yang betul penting dan ia dapat memberikan kita pahala yang lebih kerana membaca dengan bacaan yang terbaik. Namun jika tajwid itu kurang ataupun tidak betul, ia tidaklah sampai kepada membatalkan solat tersebut. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.